Hai, Assalamualaikum. Saya Saiful Izmir Safwan bin Saiful Azlan bersama ahli-ahli kumpulan saya Muhammad Imam, Muhammad Rushaidi, Nur Rafiqah, Nur Safiyah dan Muhammad Aziz Farhan ingin menceritakan tentang masyarakat Islam di sebuah kota yang terkenal di Itali iaitu Rom. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, marilah kita sama-sama berkenalan dengan kota Rom. Rom merupakan ibu kota Itali yang mempunyai jumlah populasi sebanyak 4,278,350 orang pada setakat ini iaitu tahun 2021. Kota Rom terletak di hilir sungai Tiber dan juga berada di tengah-tengah daerah Lazio. Rom adalah bandar yang penuh dengan sejarah lama. Pada masa kini, pusat bersejarah Rom masih mencerminkan masa lalunya yang sangat bersejarah. Pengunjung akan menemui kesan Rom purba, istana Renaissance, air pancut, piazza, gereja Baroque dan seni bina lain yang berasal dari abad ke-19 dan ke-20. Rom mempunyai iklim Mediterranean dan dengan musim sejuk yang sangat dingin dan lembap dan musim panas yang sangat hangat dan kering. Purata suhu tahunannya melebihi 20 darjah Celsius pada waktu siang dan 10 darjah Celsius pada waktu malam. Setelah mengetahui serba sedikit tentang kota Rom, marilah kita sama-sama mengetahui tentang kedatangan Islam di Itali. Sejarah Islam di Itali bermula pada abad ke-9. Sicily, Sardinia dan beberapa kawasan di semenanjung Itali yang pernah menjadi sebahagian daripada kawasan ummah Muslim antara tahun 828 di bawah penaklukan Islam Sicily dan tahun 1300 di mana berlakunya pemusnahan kubu Islam terakhir di Lucera, Puglia. Islam hampir tidak wujud di Itali antara tempoh unification iaitu pada tahun 1861 sehingga ke tahun 1970-an apabila imigran dari Afrika Utara berangsur-angsur tiba. Pendatang-pendatang Afrika Utara ini kebanyakannya terdiri daripada orang-orang Berber Yaini dari keturunan Arab dan datang terutamanya dari Morocco. Namun begitu, sejak tahun-tahun kebelakangan, mereka diikuti oleh orang-orang Tunisia, Albania dan dalam bilangan yang lebih kecil dari Libya, Mesir, Pakistan, Somalia, orang-orang Arab dari Timur Tengah dan orang-orang Kurd. Peristiwa ini sedikit sebanyak telah menyebarkan Islam di Itali terutama di Rom sehingga ke hari ini. Pada masa ini, dianggarkan terdapat 1.4 juta orang beragama Islam di Itali dan terdapat 8 buah masjid di Rom. Bila kita masuk tentang bahasa yang digunakan di kota Rom ialah bahasa Itali. Walau bagaimanapun, bahasa luar juga turut dipertuturkan oleh penduduk-penduduk di Rom seperti bahasa Inggeris, bahasa Jerman, bahasa Perancis dan juga bahasa Greek. Pada awalnya, bahasa Latin merupakan bahasa yang digunakan oleh penduduk-penduduk di Rom. Namun bahasa Latin mula pupus pada abad ke-6 selepas jatuhnya Empire Rom pada 467 AD dan tidak digunakan lagi pada masa kini. Bahasa Latin pada asasnya tidak pupus begitu saja. Bahasa Latin telah berubah menjadi versi ringkasnya yang dipanggil Vulgar Latin dan kemudian menjadi bahasa romantik yang dikenali pada masa kini sebagai Spanyol, Perancis, Itali, Portugis dan juga bahasa Romania. Dengan itu, bahasa Latin tidak lagi digunakan oleh penduduk-penduduk di Rom pada masa kini dan bahasa Itali merupakan bahasa yang paling hampir persamaannya dengan bahasa Latin, diikuti oleh bahasa Sepanyol, Romania, Portugis dan yang paling berbeza ialah bahasa Perancis. Dialek Romanesco. Dialek Romanesco merupakan dialek yang dituturkan oleh penduduk-penduduk di Rom. Dialect and phrases. Ni adalah contoh-contoh dialek Romanesco. Oh, bella Marco! Se beccamo. Buongiorno, che me fai un caffè per favore? A chi tocca non se ingrugna. Se il vino non lo reggi, l'uva magnatela a chicchi. Omo de panza, omo de sostanza. Quello che non strozza, ingrassa. Se stava meglio quando se stava peggio. S'è fatta una certa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dialek Romanesco juga merupakan dialek yang hampir sama dengan bahasa standard Itali pada masa kini. Walaupun bahasa rasmi yang dituturkan di Rom adalah bahasa Itali, pengembara akan mendapati ramai penduduk tempatan boleh bertutur di dalam bahasa Inggeris, terutamanya mereka yang bekerja di restoran, hotel dan tempat lain yang berkait rapat dengan pelancongan. Bahasa Perancis dan juga bahasa Sepanyol ialah bahasa lain yang turut juga digunakan di Rom.
Korang masih nak tahu kan apa pakaian tradisional bagi masyarakat di Itali? Di Itali, pakaian tradisional dan kostum mereka berbeza di setiap wilayah dan ianya boleh dibezakan dari segi pilihan warna dan juga elemen-elemen hiasan. Kalau kita tengok dari segi pemakaian diorang pun dah berbeza di setiap wilayah. Jadi tak hairanlah kan kalau Itali merupakan salah satu ibu negara kota industri fashion di dunia. Jom kita tengok pakaian tradisional bagi masyarakat lelaki di Itali. Pakaian tradisional bagi lelaki semestinya lebih mudah dan ringkas kalau nak dibandingkan dengan kaum wanita. Pakaian mereka terdiri daripada seluar pendek bawah lutut atau disebut pantalon dan dipadankan dengan baju putih. Digayakan lagi dengan jaket. Dan jaket ni pula ada dua jenis iaitu jaket pendek yang dipanggil jaka atau jaket tanpa lengan yang juga dikenali sebagai pangkoto. Pakaian tradisional kaum wanita pula ialah gonna iaitu skirt hangus yang dipadankan dengan kamicia iaitu baju putih serta dilengkapkan lagi dengan korset. Selain itu, kaum wanita turut memadatkan apron atau disebut dalam bahasa mereka grembiule dan selendang di kepala atau disebut fazzoletto sebagai pelengkap. Kalau nak cerita sukan dan aktiviti menarik yang ada dekat Itali ni memang banyak. Antaranya ialah bola sepak, lumba kereta gelongsor dan juga lawan pedang. Sukan bola sepak. Siapa je yang tak kenal sukan ni kan? Bola sepak antara sukan yang paling popular di dunia dan tak kurangnya juga di Itali. Pasukan nasional bola sepak Itali boleh dianggap salah satu pasukan bola terbaik di dunia. Sukan dan aktiviti menarik yang seterusnya ialah lumba kereta gelongsor. Lumba kereta gelongsor ini ialah satu sukan musim sejuk, di mana satu pasukan yang terdiri daripada 2 atau 4 orang akan membuat larian merentasi balapan ais menggunakan kereta luncur saji khas, iaitu bobsleigh atau bobsled. Akhir sekali, lawan pedang, iaitu satu seni bela diri yang menggunakan senjata dan akhirnya berkembang menjadi satu seni budaya dan sukan yang menekankan ketakasan dalam memegang senjata serta teknik-teknik seperti memotor dan menangkis senjata lawan. Dan teknik-teknik ini semua semestinya memerlukan kelincahan tangan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kesenian yang terdapat di negara Itali. Seperti negara lain, Itali juga menyimpan pelbagai kekayaan seni, budaya maupun sastra yang menarik dari pelbagai zaman. Salah satu produk atau kraft tangan yang terkenal adalah kaca Murano. Dihasilkan di Pulau Murano, kaca ini dilihat istimewa kerana sejarah dan cara pembuatannya yang menarik serta kepelbagaian warna yang menjadi faktor utama ia terkenal dalam seni pembuatan kaca. Malah, kaca ini mempunyai permintaan bukan sahaja di kalangan penduduknya tetapi juga di kalangan peminat perhiasan seperti pasu dan chandelier. Itali juga terkenal dengan seni lukis yang biasanya bercirikan warna yang menarik serta bermotifkan tokoh dan keagamaan. Contohnya seperti lukisan Trompolol yang bermaksud lukisan menipu mata. Pelukis menggunakan seni Trompolol ini untuk mencipta ilusi optik seperti lukisan yang mengubah dinding kosong menjadi gerbang di Villa Farnesina, Rom. Ia membuatkan penonton percaya seolah-olah ruang tersebut wujud. Jadi, tidak harilah mengapa seni Trompolol ini menjadi salah satu tarikan menarik di Itali selain dapat menjadikan sesuatu ruang itu lebih indah dan unik. Seni yang ketiga pula ialah mozaik, iaitu susunan kepingan kecil seperti jubin kaca atau batu yang berbilang warna dan membentuk corak. Dahulu, mozaik digunakan sebagai perhiasan lantai dan dinding di bangunan awam, gereja, istana serta rumah-rumah mewah. Dan oleh kerana kualiti mozaik Itali yang tinggi, kecantikan dan warna asal mozaik tersebut dapat dilihat sehingga kini. Contohnya seperti yang terdapat di St. Mark's Basilica, iaitu salah satu gereja yang terkenal di Venice. Kita dapat lihat hiasan dalamannya diperbuat daripada mozaik bercat emas yang berkilauan walaupun di bawah pencahayaan malam. Baiklah, seterusnya, hasil cipta Itali tidak terhad kepada seni kraft, malah berkembang rancak dalam reka bentuk, khususnya dalam reka bentuk dalaman dan seni bina kota. Antara binaan terhebat dalam seni bina di Itali ialah Colosseum. Ia merupakan sebuah monumen bersejarah yang terdiri daripada bangunan terbuka separa bulat, berpentas dan mempunyai tempat duduk yang digunakan sebagai tempat pertunjukan pada zaman Rom. Walau bagaimanapun, ia telah mengalami kerosakan yang besar setelah berabad-abad dan sebahagian besarnya telah runtuh berikutan gempa bumi.
Namun, bahagian monumen yang masih kukuh sehingga hari ini membuktikan keutuhan seni bina mereka dan menjadi tarikan pelancongan yang datang ke Itali. Seni bina yang seterusnya pula ialah Castel Sant'Angelo yang merupakan sebuah bangunan berbentuk silinder tinggi di Rom, Itali. Pada mulanya, Maharaja Rom pada masa itu Hadrian memerintahkan bangunan tersebut dijadikan sebagai makam untuk dirinya dan keluarganya. Namun, sebahagian makam telah musnah sejak bangunan itu digunakan sebagai kubu sebelum kemudiannya dijadikan istana, penjara dan kini sebagai muzium. Selain itu, bangunan berusia hampir 2000 tahun ini telah diubah suai berkali-kali mengikut fungsinya, namun masih mengekalkan unsur sedia ada dan pernah menjadi bangunan tertinggi di Rom suatu ketika dahulu. Itali mempunyai gaya seni bina yang luas dan tidak boleh dikelaskan mengikut zaman maupun mengikut daerah kerana Itali pernah berpecah kepada beberapa negeri kota. Maka, tidak heranlah Itali mempunyai kira-kira 100,000 monumen pelbagai jenis. Selain Colosseum, terdapat monumen seperti Theatre Marcellus yang merupakan sebuah teater terbuka purba dibina pada akhir Republik Rom. Teater ini merupakan teater terbesar dan merupakan antara seni bina yang mengagumkan kerana mampu menampung antara 11,000 hingga 20,000 penonton. Sehingga hari ini, sebahagian bangunan lepuh dia masih kukuh yang membuktikan kemahiran dan kesenian pada zaman Rom purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam bin Muhammad Izham akan membentangkan gaya hidup orang Itali. Jadi, orang Itali mengamalkan diet Mediterranean. Diet Mediterranean merupakan diet yang memfokuskan pengambilan sayur-sayuran, buah-buahan, kacang, biji rin, ikan dan lemak tak tepu seperti minyak dari buah zaitun. Diet ini juga menggalakkan pengurangan pengambilan protein dan karbohidrat. Seterusnya, orang Itali mengamalkan sapaan. Berjabat tangan ketika bertemu juga amalan yang dipraktikkan oleh orang Itali. Sapaan seperti bertanya khabar dapat memperkasakan lagi hubungan silaturahim. Namun, tetapi ada batasnya juga. Dalam Islam, kita tidak dibenarkan menyentuh jantina bertangan. Sebagai contoh, lelaki ingin berjabat tangan dengan perempuan ataupun perempuan ingin berjabat tangan dengan lelaki. Tidak dibenarkan dalam Islam. Hukumnya haram. Jadi seterusnya, orang Itali suka berjalan-jalan dan mengenali orang dan meluangkan masa di luar. Hal ini kerana dapat menjalinkan hubungan silaturahim dengan pelbagai jenis masyarakat seperti kita dapat jumpa orang lain. Apatah lagi, amalan ini dapat mengurangkan stres kita dengan menikmati pemandangan di luar. Seterusnya, makanan orang Itali. Masakan Itali ialah masakan asas Itali. Ia telah berkembang melalui perubahan sosial dan ekonomi berabad-abad lamanya dengan akar asal-usulnya dijejak kembali ke zaman dahulu. Sejarah masakan Itali bermula kembali kepada kejatuhan Empire Rom ketika bandar-bandar yang berbeza mula memisahkan dan membentuk tradisi mereka sendiri. Banyak jenis roti dan pasta yang dicipta serta pilihan masakan baru seperti spaghetti dan pizza. Jadi, apa yang yang diperhatikan pada hari ini? Dalam sejarah masakan Itali, tradisi dan kaitan terus mempunyai pengaruh yang besar. Hari ini, tradisi kuliner menawarkan pelbagai ramuan yang berbeza, mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, sos hingga pelbagai jenis daging. Di utara Itali, ikan, kentang, beras, jagung, sosis, kinze dan pelbagai jenis keju adalah popular. Hidangan pasta yang menggunakan tomato biasa di seluruh Itali. Semua produk biasanya dihiris nipis dan ditabur banyak dengan herba aromatik. Namun begitu, terdapat juga makanan di Itali yang umat Islam tidak dibenarkan makan. Hal ini kerana setengah masakan mereka mengandungi barang-barang terlarang untuk umat Islam makan seperti kinze, arak atau wine. Oleh itu, kita haruslah bijak memilih restoran yang menghidangkan makanan yang halal dan bersih supaya hidup kita diredai Allah. Sekian saja presentation saya. Terima kasih. Korang tahu tak 5 tempat menarik yang bakal korang lawati dalam Jom Travel Agency ini?
tempat ini juga korang boleh pelajari budaya, adat, tradisi dalam masyarakat diorang. Oleh itu tempat ini sangat penting dalam agensi pelancongan. Okey, antara tempat menarik yang pertama korang akan lawati ialah The Consul of Arch of Constance merupakan gendum sejarah yang masih diabadikan di Rom, Itali. Kawasan menarik ini berada di Rom oleh anda kunjungi bagi melihat hasil sisa bangunan dahulunya dimulakan oleh Vespasian. Selain itu, ia dikembangkan mengikut tahun dan peredaran masa sempena anak Titus membesar. Consensus sudah menjadi lebih besar, memberikan pengunjung dapat melakukan pelbagai aktiviti di sini. Aktiviti yang dapat dilakukan para pengunjung pelancong ialah petunjuk teater, sirkus, permainan sambutan hari perayaan dan lain-lain. Manakala Archers Constantine ini digabungkan untuk menghormati maharaja yang telah membawa keamanan pada kota selepas mereka menang dalam pertempuran Jabatan Milvian pada 312. Dalam bahasa Itali, masjid besar Rom ini dipanggil Mosque di Rom atau sebagai Masjid Al-Huda. Ia terletak di kawasan Acqua Acetosa, berhampiran Monte Porioli. Masjid ini dibina atas tanah berkeluasan 320,000 kaki dan boleh menempatkan lebih 12,000 orang dalam satu masa. Rome Grand Mosque pada asalnya dianungi oleh Putra Muhammad Hassan dari Afghanistan dan isterinya Putri Razia. Masjid besar ini mempunyai tempat parkir yang banyak, tiada alasan untuk tidak berkunjung ke kawasan ini. Masjid ini sangat besar dan sememangnya adalah masjid terbesar di kawasan Rom, iaitu Itali. Tempat menarik yang seterusnya di Rom ialah Vatikan. Kawasan cantik dan indah ini terdapat istana dan taman-taman Vatikan. Basilika St. Peter dan dataran St. Peter berdekatan. Ia merupakan sebuah negara terkecil di dunia yang merdeka di mana saiznya kurang dari kilometer persegi. Ia juga dikelilingi pula dilitupi oleh dinding Vatikan. Anda boleh melihat dataran Boracay yang cantik dan kemas ini berdekatan dengan monumen patung di kolam air pancur yang diberikan nama Fontana de Fiume. Ia adalah Piazza Navona, iaitu tempat menarik di Rom. Ini adalah destinasi penuh sejarah yang dibina oleh Maharaja Domitian I masa dahulu. Piazza Navona ini berfungsi sebagai tempat perhimpunan ketika perayaan dan perlumbaan kuda pada zaman pertengahan. Ia dibina semula dengan cara gaya Baroque oleh Baron Mini. Tempat menarik ini dinamakan sebagai Forum Rom. Ia memiliki tiang-tiang yang teguh serta sisa runtuhan temboknya. Forum Rom ialah perkembangan Rom kuno yang juga merupakan tempat perdagangan dan pentadbiran keadilan. Banyak juga sejarah yang dapat dirungkaikan di kawasan ini. Di sini kita juga dapat mempelajari sejarah yang lebih detail dan teliti. Kawasan cantik ini berada di tengah bandar, sangat sesuai untuk mencari kawasan restoran yang halal serta tempat untuk melakukan ibadah. Antara kesimpulan yang dapat dibuat daripada keseluruhan video ini adalah Rom merupakan sebuah wilayah yang kaya dengan budaya menarik di Itali. Sebagai seorang insan, kita haruslah berusaha untuk mendapatkan pendedahan terhadap pelbagai budaya agar boleh membantu kita lebih menghargai kehidupan. Mengenali orang dari latar belakang yang berbeza dengan perspektif yang berbeza dapat mungkin indah. Budaya asing yang bermanfaat harus dicontohi untuk terus maju. Mempelajari susul jalur pengembangan agama di sebuah tempat dapat memberi iktibar untuk menghormati setiap agama dan kepercayaan sebuah masyarakat. Sekian, terima kasih.